Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu lagi di akhir Syawal ini. Kita dah pada 27 insya-Allah 23 hari lagi selesailah raya Aidilfitri kita. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf kita lah sama-sama zahir dan batin. Moga-moga insya-Allah walaupun kita tak dapat tarawih seperti biasa, tapi ianya dapat kita lakukan bersama dengan keluarga, mengiratkan lagi silaturahim dengan keluarga kita insya-Allah, dan di Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita ganjaran pahala yang telah disediakan, dijanjikan. InsyaAllah kita pada malam ni kita ambil kitab Aqidatun Najin, iaitu kitab tauhid. Kita dekat 3 bulan tidak melihat kitab ini. Jadi insyaAllah pada malam ni kita mulakan dengan kitab Aqidatun Najin, iaitu kitab tauhid. Ulama pun perbahasan ilmu tauhid dah selesai. Maka para penulis ini memasukkan berbagai-bagai ilmu lain, termasuklah kelebihan menuntut ilmu ataupun kelebihan ilmu itu. Jadi kita berhenti dulu pada muka surat 220, muka surat 220, iaitu kelebihan orang yang berilmu. Kelebihan orang yang berilmu. Ketahui olehmu, hai talib, iaitu talib itu maksudnya penuntut. Ketahui olehmu, hai talib, bahawasanya orang yang mengamalkan ilmunya lagi kerana Allah semata-mata, seperti kasatnya kerana hendak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu, supaya sah iktikad dan ibadat. Maka ialah yang terlebih martabatnya pada Allah Ta'ala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala ummati. Yang bermaksud bermula kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Yang tiada alim itu seperti kelebihan aku atas umatku. Jadi penulis ini memperjelaskan terlebih dahulu kita menuntut ilmu untuk apa. Kita menuntut ilmu diberikan matlamat dan tujuannya ialah untuk keluar daripada jahil kepada ilmu, kegelapan kejahilan kepada terang benderang ilmu pengetahuan. Jahil itu gelap, walaupun orang yang jahil tak jadi masalah dalam kehidupan masyarakat dia, tapi dari segi maknawinya, orang yang jahil itu makna gelaplah, pemikiran dia gelap. Adapun orang yang berilmu, ianya bercahaya, nur, terang.
mudah ajalah kita kalau dalam masalah COVID-19 ni kalau kita tengok di Indonesia tu, apabila orang meninggal cara ini, mereka tak boleh nak terima, mereka tahan batu kenderaan mayat itu, jenazah, mereka buka, mereka ambil nak kebumikan seperti biasa, kan? Maknanya apa yang dia buat itu atas kejahilan, bukan ilmu pengetahuan. Walaupun semangat dia nakkan laksanakan Islam, begitu hebat apa semua, nak kebumikan cara sebagaimana yang ada di dalam syariat kita, tetapi kerana kejahilan dia, sebab dalam kaedah agama kita, dalam kaedah fiqh ada satu kaedah dia kata iza daqat ittasa'at. Jika sempit, maknanya ialah dalam keadaan penyakit wabak yang macam ni memang sempitlah, makna kita tak boleh nak gerak begitu berluas-luasa. Jadi sempit dia punya tu. Jadi hukumnya luas. Maksudnya hukumnya luas, boleh kita lakukan sebagaimana yang sepatutnya. Betul. Kalau ada kematian, begitu juga kalau ada perkahwinan dan apa semua, tak boleh kita buat cara biasa. Jadi tak jadi masalah dikebumikan atau dimandikan, cara mentajhiz jenazah itu begitu rupa tidak menjadi masalah. Ianya adalah ada di dalam syariat kita. Walau macam mana pun kita orang yang beriman, kalau mati kerana wabak, ianya mati dalam keadaan syahid. Dinamakan syahid, maksudnya syahid dunia. Syahid dunia ini dia kata dilepaskan daripada siksa kubur. Satu lagi syahid dunia wal akhirah. Ini yang tinggi sekali lah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah dan mati dia dalam masa perjuangan. Ini syahid dunia dan akhirat. Ini dikatakan dia memang tawaran dia syurga lah. Jadi itu tentang kejahilan dan ilmu. Jadi kalau ada ilmu tak jadi masalah. Banyak benda kita boleh lakukan dengan keadaan yang begitu sempit lah. Okey. Bermula dari kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Masalah abid adalah orang yang tidak berilmu tapi rajin beribadah. Dia tidaklah mempunyai ilmu seluas mana, tapi dia tumpu kepada beribadah. Ini orang yang abid. Jadi kita belajar tadi adalah tujuannya untuk mengeluarkan diri kita daripada gelap kejahilan kepada terang ilmu pengetahuan. Dari segi etikad kita, sekarang memang etikad ni, keimanan ini banyak yang boleh merosakkan kepercayaan gitu. Kerana adanya ajaran-ajaran sesat, adanya dikatakan ajaran Syiah, begitu juga dalam masalah ibadah, amal ibadah kita, adanya Wahabi. Jadi banyak benda yang boleh, kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang lengkap dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, maka kita bimbang, kita juga akan menyeleweng daripada jalan yang lurus tadi. Jadi dengan sebab itu kita kena belajar, dan kita belajar tujuannya adalah untuk mengeluarkan diri kita daripada gelap kejahilan kepada terang cahaya ilmu pengetahuan.
Dan Rasulullah ada mengatakan kelebihan orang yang alim ke atas orang yang abid seperti kelebihan Rasul terhadap umat dia. Dan murad dengan alim pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitu alim yang mengamalkan ilmunya dengan semata-mata kerana Allah, dengan dalil sabdanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi mereka itu akan anbiya, iaitu para nabi-nabi. Jadi orang yang alim ini pun ada syaratnya. Bukan sekadar dia mempunyai sertifikat yang begitu banyak apa semua, tapi mestilah dia beramal dengan ilmunya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan orang yang alim. Ulama itu mewarisi mereka itu akan anbiya, yakni tiada dibilangkan alim melainkan alim yang mengambil pusaka daripada anbiya, iaitu para nabi-nabi. Orang yang alim, jadi dia alim itu dia belajar adalah mengikut apa yang telah disampaikan oleh para nabi. Dan murad tujuan mengambil pusaka akan anbiya itu iaitu mengambil ilmu itu kerana hendak diamalkan dia dan hendak mengajar orang yang jahil akan dia. Selain lagi dia dapat ilmu, maka dia berkewajipan pula untuk mengajar orang yang jahil. Dan dengan demikian itulah dinamakan dia dengan membaik oleh mereka itu akan agama dan mempusakakan ilmu itu daripada anbiya. Jadi itu, kalau itulah jalan seorang alim, maka barulah dia dikatakan dia adalah orang yang mengambil pusaka daripada para nabi. Memang kalau kita lihat di dalam perbahasan orang alim ini dalam kitab Syarih Sadikin yang kita baca, ada dikatakan ulama su, ulama yang jahat, iaitu ulama yang tidak mengikut apa yang disarankan oleh para nabi-nabi lah. Tapi kita memanglah biasa daripada kecil lagi kita belajar. Guru kita bertanya, kamu ni besok nak jadi apa? Itu memang di sekolah memang ditanya, kamu nak jadi apa besok? Jadi macam-macam lah. Ada yang jadi guru, ada yang jadi doktor, ada yang jadi kontraktor dan macam-macam. Ialah para guru kalau dia betul-betul tahu apa tujuan menuntut ilmu, maka dia tak perlu nak soal benda tu. Bahkan dia kena beritahu, kamu menuntut ilmu ni untuk ini. Itu sepatutnya lah. Jadi kalau katalah dia tanya anak murid dia, kau nak jadi doktor ke, kau nak jadi engineer ke, apa semua. Jadi kita bimbang sampai dia menuntut ilmu itu niat dia, bukan niat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya atau dituntut ilmu itu bukan kerana Allah, seperti kasat akan bersedap-sedap, berniatlah kasat itu berniat akan bersedap-sedap atau berseronok-seronok dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang sesama dengan dia, dan supaya cenderung muka manusia kepadanya, dan supaya menghimpunkan kekayaan dunia.
Jadi ini Imam Al-Ghazali kata inilah ulama su, ya. Ciri-ciri ulama su, ulama yang jahat, dia katakan, ya. Jadi dia adapun orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya atau dituntut ilmu itu bukan kerana Allah. Tadi dia ada ilmu tapi tak beramal, ataupun dituntut ilmu, ya, tapi bukan kerana Allah, ya. Contoh dia kasad, maknanya niat dia menuntut ilmu kerana nak berseronok, bersedap-sedap, bermegah-megah, ya, dan terdahulu atas orang yang sesama dengan dia, maknanya berlomba-lomba dengan kawan-kawan, ya, untuk nak dapat kemasyhuran, kemegahan dan apa semuanya, dan supaya cenderung muka manusia kepadanya, hendakkan orang sanjung dia, ya, dan supaya menghimpunkan kekayaan dunia. Begitu juga dengan dia menuntut ilmu itu, supaya dia dapat menghimpunkan kekayaan, ya, dunia itu, ya. Itu sebab agaknya ada para tok-tok guru melihat Ustaz Abid Liwodo, ya, mengumpulkan kekayaan macam-macam apa semua, ada orang komen mana dia dapat duit apa tu macam-macam, kan. Tapi apa yang dia lakukan itu semuanya adalah bertujuan untuk Allah dan Rasul. Kalau kita lihatlah apa yang dia buat tu, memang orang-orang alim yang lain pun susah nak buat macam dia, ya. Dia dapat kekayaan bukan untuk dia untuk membina kekayaan dunia dia, tetapi dia membantu, ya, manusia-manusia, golongan-golongan yang lemah, ya. Jadi tak tahulah ustaz yang komen dia tu macam mana agaknya apabila dia tahu bagaimana Ustaz Abid Liwo ni mendapatkan kekayaan, kemudian bagaimana pula dia membelanjakan kekayaan dia itu. Maka bukan ia mengambil pusaka daripada anbiya jika dikekalkan kasadnya itu. Kalau itulah tujuan dia, ya, hendakkan kemasyhuran, kemegahan, nak disanjung apa semua, maka kasadnya, tujuannya itu taklah sampai kepada apa yang dikatakan mengambil pusaka daripada para nabi, ya. Tetapi ia mengusahakan meruntuhkan agama dan membinasakan dirinya. Bahkan apa yang dia buat, walaupun dia ada ilmu, tetapi dia adalah meruntuh dan membinasakan dirinya sendiri. Waliyahzubillah, jangan sampai kita jadi macam tu. Dan sebab besar martabat orang alim pada Allah Ta'ala dan pada dunianya itu, maka jadilah kebanyakan daripada manusia yang jahil mendakwa dirinya alim, seperti kata Syekh Abdullah As-Sasuri di dalam syarah Nazam Ar-Rahbiyah, wa kafa bil ilmi syaratan anna kulla ahadin yadda'ihi wa bil jahli kubhan anna kulla ahadin yunkiruh. Bermaksud, dan memadalah ilmu itu kemuliaannya, bahawa tiap-tiap seorang itu mendakwa dirinya berilmu, dan memadalah jahil itu kecelaan, bahawa tiap-tiap seorang itu enggan ia akan dirinya daripada jahil, yakni benci ia jikalau dibangsakan orang akan dia itu jahil, ya. Jadi ini diperingatkan. Dan sebab besar dan martabat orang alim pada Allah Ta'ala dan pada dunianya itu, maka jadilah kebanyakan daripada manusia yang jahil mendakwa dirinya alim, seperti kata Syekh tadi.
Jadi dia ingat nak jadi macam orang alim, tapi dia jahil. Jadi orang yang macam ni adalah suatu yang tak sepatutlah berlaku dalam diri orang. Kemudian faedah. Ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan ilmu. Riwayat daripada Dailami daripada Ibnu Umar akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi orang yang alim itu pada hari kiamat, syafaatkan olehmu daripada muridmu, dan jikalau sampai bilangannya seperti bintang di langit sekalipun. Jadi juga ada riwayat yang memperjelaskan bahawasanya pada hari kiamat nanti para orang-orang alim ini diminta supaya syafaatkan, makna beri bantuan kepada para murid-muridnya, walaupun muridnya begitu ramai seperti bintang di langit, Dan riwayat daripada Malik Ibn Dinar, barang siapa menolong ia akan orang yang menuntut ilmu, diberikan dia oleh Allah Ta'ala suratnya dengan tangan kanannya. Kita diberi kita punya rekod hidup besok, di akhirat. Ada kumpulan diberi melalui tangan kanan, ada kumpulan melalui tangan kiri, ada kumpulan melalui belakang. Macam mana dia ambil daripada belakang, bukan ambil daripada depan, Jadi orang yang membantu dia, membantu orang yang menuntut ilmu, dikatakan dia akan dapat mengambil suratan hidupnya di hari kiamat besok dengan tangan kanan. Kita baru-baru ini budak-budak yang belajar di Mesir, ada yang minta bantuan kerana nak balik, kerana di Mesir ni COVID-19 ini teruk, sebab negara Arab ni tak tahulah, dia tidak mengambil berat, tapi kerana mungkin dia punya penduduk ramai, 80 juta, kita berapa je, jadi dia nak kawal itu amat susah. Macam di Saudi pun bertambah-tambah. Mula dah buka Masjidil Haram, kemudian tutup balik, kemudian buka balik, tutup balik, kerana terlalu ramailah penduduk, jadi nak kawal itu amat susah. Kita alhamdulillah di Saudi kematian dekat 1000 kematian, kita baru 121, insya-Allah. Jadi kalau dapat kita bantu golongan-golongan yang menuntut ini, maka insya-Allah dia tekan di akhirat besok dia akan menerima rekod hidupnya dengan tangan kanan. Dan barang siapa kasih ia akan orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya kasih ia akan anbiya. Suka bantu orang yang menuntut ilmu, maka dia seolah mengasihi para nabi-nabi. Dan barang siapa kasih ia akan anbiya, adalah ia sertanya di dalam syurga. Orang-orang yang mencintai para nabi, para nabi-nabi, maka dia akan berserta bersama dengan para nabi di surga. Dan barang siapa benci, itu tadi positif, suka, ini pula negatif. Kalau negatif macam mana pula? Dan barang siapa benci ia akan orang yang menuntut ilmu, maka senya benci ia akan anbiya, maka balasannya neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Benci kepada orang menuntut ilmu,
Jangan sampai kita ada rasa benci kepada orang yang menuntut ilmu. Patut galakkan, sokong, supaya insya-Allah ialah orang yang benci itu maksudnya dia pun tak belajar lah kan. Benci, dia musuh orang yang menuntut ilmu. Maka golongan orang ini dikatakan akan diletakkan di dalam neraka Jahannam kan. Dan bahawasanya bagi talibul ilmu itu syafaat seumpama syafaat anbiya. Bahawasa bagi talib al-ilmu, iaitu orang yang menuntut ilmu, bahawasanya orang yang menuntut ilmu, yang kita bahas tadi orang alim, ini orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Syafaat seumpama syafaat anbiya. Mereka ada power untuk memberi syafaat, makna bantuan di akhirat. Di atas seumpama para nabi-nabi. Para nabi-nabi dan rasul-rasul memanglah mempunyai syafaat, bantuan untuk umat, tapi dengan izin Allah. Semuanya syafaat yang ada semuanya dengan izin Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu pun dikata ada power untuk memberi syafaat kepada masyarakat lah, seperti para nabi-nabi. Dan baginya pada syurga Jannah Al-Firdaus, iaitu syurga yang bernama Jannatul Firdaus. Syurga Jannatul Firdaus adalah syurga yang tertinggi. Allah kata kalau kamu mohonlah syurga Jannatul Firdaus. Dan Jannatul Firdaus ini Allah Subhanahu Wa Taala ada memperjelaskan bagaimana nak sampai kepada Jannatul Firdaus. Dalam surah Al-Mu'minun, awal surah Al-Mu'minun, Allah berjelaskan tentang orang-orang yang dikatakan akan mewarisi syurga Jannatul Firdaus. Jadi boleh buka nanti Quran, surah Al-Mu'minun, juzuk yang ke-18, dan baca, tengok dia punya makna, ataupun kalau ada tafsiran, baca tafsiran dia. Siapa dia? Golongan yang Allah janjikan akan dapat mewarisi Jannatul Firdaus. Pertama sekali Allah mata apa? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Allah kata apa? Ulaika humul warisuna alladzina yarisuna al-firdausa hum biha khalidun. Patut kita semua ambil perhatian, baca ayat ini dan tengok dia punya maksud dan tujuannya, dan kalau ada tafsirannya kita baca dengan baik. Moga-moga kita harapkan kita semua dapat mewarisi Jannatul Firdaus.
Bukan kita sahaja, kaum kerabat dan semua kalau boleh mereka dapat memahaminya dan beramal, moga-moga dimasukkan ke dalam jannatul firdaus. Bermula tadi dengan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman sungguhnya berjaya, aflah, qad aflahal mu'minun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, mereka yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Itu yang kedua. Kemudian walladzina hum anil lahwi, mereka-mereka yang berusaha menjauhkan segala perkara-perkara lara. Ini yang susah sikit, nak buang perkara lara ini dalam kehidupan harian kita, sebab banyak benda lara yang kita lakukan dalam kehidupan. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan, furuj, kemaluan, jaga, illa ala azwajihim, melainkan pada isteri, pada hamba-hamba dan apa semualah. Itu memang tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau orang yang menentang ataupun tak melakukan hubungan baik dengan isteri, bahkan buat benda hubungan yang buruk kepada orang lain, maka mereka itu adalah orang yang adun, musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, adun. Kemudian wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, itu lagi satu amanah, bukan mudah untuk nak melaksanakan amanah ini, amanah dengan anak, amanah dengan isteri, kaum kerabat, masyarakat, lagi tinggi jawatan orang tu, lagi banyak amanah yang dia kena jaga dan laksanakan. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, lagi orang-orang yang sentiasa menjaga salatnya. Tadi salat dengan khusyuk, yang ini sentiasa menjaga salat. Maknanya dapat melaksanakan salat di awal waktu. Maka inilah dia kata golongan ulaika humul warisun. Mereka inilah golongan orang-orang yang mewarisi jannatul firdaus allazi hum fiha khalidun. Memang mereka akan kekal, dapat syurga jannatul firdaus. Ini janji Allah. Janji Allah tak pernah tersasarlah. Tetap Allah akan beri, tapi dengan syarat nak dapat kita laksanakan 6 perkara ni dengan sebaik-baiknya, insya-Allah kita akan dikurniakan oleh Allah jannatul firdaus. Jadi bolehlah tuan-tuan balik buat homework, baca. Kalau ada tafsir tu lebih baiklah untuk memperjelaskan. Boleh buat penjelasan kat keluarga, kat rumah, kat anak-anak apa semua, supaya mereka pun tahu benda tu, Okey. Kemudian dan bahawasanya bagi talib al-ilmu itu syafaat seumpama syafaat anbiya, dan baginya pada syurga jannah al-firdaus 10,000 mahligai, dan pada syurga jannah al-khuld 100,000 dusun daripada nur, dan pada syurga jannah al-ma'wa 30,000 darjat daripada yakut, permata yang merah, dan baginya dengan tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan di dalam menuntut ilmu itu dibalaskan anak bidadari sebilang-bilang bintang di langit dunia dan sebilang-bilang malaikat. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang yang menuntut ilmu, nescaya diharamkan oleh Allah Ta'ala akan jasadnya atas api neraka.
Dan barang siapa menolong ia akan orang yang menuntut ilmu, disurat atau ditulis oleh Allah Ta'ala baginya akan kelepasan daripada api neraka. Ya. Memang begitu hebatlah orang-orang yang menuntut ilmu dan juga orang-orang yang membantu, menolong dan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang menuntut ilmu ini. Ya. Itu sebab kadang-kala ya orang jemput lepas kauliah ni datang rumah ada kenduri. Jadi orang yang menuntut ilmu bukan sekadar dapat kelebihan daripada Allah, tapi di masyarakat pun ada yang menghargai orang menuntut ilmu, anak yatim dan apa semua tu diberi satu penghormatan, datang untuk makan, kenduri dan macam-macam lah kemudian ketahui olehmu dan bahawasanya orang menuntut ilmu itu apabila mati ia diampun oleh Allah Ta'ala bagi orang yang hadir jenazahnya. Itu sebab kalau kita tengok orang alim-alim yang meninggal, ramai orang datang menziarah, menyembayangkan dan apa semua kan. Jadi orang yang datang menziarah dia tu pun akan Allah ampunkan dosa Dan ketahui olehmu bahawasanya hilang ulama itu hilanglah ilmu. Dah tak ada ulama maka habislah ilmu. Dan barang siapa menyakiti akan talib al-ilm, dilaknat oleh malaikat akan dia dan berjumpa ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan iaitu atas marah Allah Ta'ala. Jadi itu orang yang menyakiti orang-orang yang menuntut ilmu. Saya dulu masa nak pergi belajar selepas sekolah rendah masuk sekolah agama sekolah Arab, orang kampung kata kita pergi pakai baju Melayu putih apa semua tu kata budak ni apalah nak jadi besok. Jadi yalah, ada golongan orang yang macam tu menganggap kita belajar ilmu agama ni tak ada masa depan lah, tapi tak betul. Walaupun zaman sekarang ini mungkin susah sikit nak dapat pekerjaan orang menuntut ilmu, tetapi ilmu yang ada pada dia itu boleh memandu dia dalam kehidupan dia. Itu maksudnya kan. Kalau tak ada ilmu macam mana kan? Apatah lagi di zaman-zaman mutaakhir ini patut tekanan kepada ilmu agama tu kena perkuatkan. Ada tempat-tempat nak ganti pegawai syarak susah. Nak jadi orang yang ada, orang kata belajar agama daripada bawah sampailah ke habis dia belajar kan agama. Nak cari orang yang benar-benar belajar agama tu, disiplin agama tu daripada awal sampai akhirnya amat susah. Jadi dengan sebab itu pencen guru, pencen polis apa semua terima jadi pegawai syarak, tak ada masalah. Yang penting dia mempunyai ilmu, pengetahuan lah kan. Okay. Jadi orang yang membenci para orang yang menuntut ilmu di akhirat besok Allah pula marah dia, benci dia. Kemudian ketahuilah olehmu bahawa barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu dengan 1 dirham, menyuka akan dia oleh malaikat terkala hendak keluar nyawanya dengan syurga, dan dibukakan pintu daripada nur pada kuburnya. Jadi itu kelebihan
kita membantu golongan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Kita bagilah memang dulu nak pergi menuntut ilmu kena ceramah ke masjid-masjid, ya. Saya ada senarai masjid yang saya pergi sebelum pergi ke Mesir. Masjid ini pun ada, Masjid Kesang, Masjid Cincin, semua ada senarai, ya. Dan berapa yang diorang bagi, semua saya catat apa semua kan. Sampai sekarang boleh dapat catatan itu lah, ya. Jadi alhamdulillah, ya, masyarakat bantu, ya, untuk kita belajar sampailah dapat balik dan beri pula ilmu itu kepada masyarakat lah, kan. Kemudian ketahui oleh bahawasanya barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu dengan satu dirham, ya. Dirham ini memang duit Arab, kan. Dia dinar emas, dirham ni duit perak lah. Dirham itu kira kurang sikit lah nilainya daripada dinar, kan. Kalau dinar dikatakan sekarang ni RM7, ya, satu dinar. Dirham tu mungkin dalam 5 atau 4 ringgit lah, ya. Jadi dia ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu dengan satu dirham, menyuka akan dia oleh malaikat terkala hendak keluar nyawanya. Nak keluar nyawa, malaikat berikan gembira lah, suka dengan syurga, ya, maknanya menunjukkan, ya, apabila dia meninggal besok ada ditunjukkan syurga untuk dia, dan dibukakan pintu daripada nur pada kuburnya. Kubur memang kita pada zahirnya gelap, ya, gelap gelita, ya, sebab ditimbun dengan tanah dan apa semua, ya. Tapi orang-orang yang membantu golongan orang-orang yang menuntut ilmu diatakan cahaya, ya, kuburnya itu, ya. Golongan orang-orang yang tidak beriman, memanglah macam mana dia itu apabila dah masukkan dalam kubur, ditanam dan dipadatkan dengan tanah, macam mana boleh ada cahaya, boleh luas, ya, dan macam-macam lagi kelebihan, ya. Mereka-mereka yang soleh, ya, diperluaskan kuburnya, dia katakan lagi, ya, dan diberikan cahaya, kuburnya, ya, dengan amalan-amalan kita, iaitu dengan ada yang mengatakan kalau kubur kita nak bercahaya, amalkanlah, ya, sembahyang tahajud, ya, sembahyang tahajud, bangun sebelum subuh, ya, kita bangun, kita mengambil wuduk dan melaksanakan salat, ya, salat tahajud nama dia, jadi dengan adanya amalan seperti itu, insya-Allah dia kata kubur kita akan terang, ya. Dan untuk nak meluaskan pula, kubur kita, maknanya amal ibadah kita itulah yang akan boleh meluaskan, kubur kita tu. Salat kita, sembahyang, zakatnya dan apa semua, dan begitu juga kesabaran, sifat sabar yang ada tu, semuanya membantu kita, ya, ketika kita berada di dalam kubur itu nanti, ya. Dan satu perkara lagi yang paling penting yang patut kita lakukan, Rasulullah ada mengatakan lawadittu anna suratal mulk fi qalbi kulli ummati. Aku terlalu suka sangat, dia kata, ya, kalaulah surah Al-Mulk itu ada di dalam dada setiap umatku, ya. Surah Al-Mulk, juzuk yang ke-29 itu, ya, kalau boleh dihafal, ya, kelebihannya amat hebat, ya. Dia akan membantu kita ketika malaikat menanya kita ma rabbuka dan semua, ya, dan kita dapat diperluaskan kubur,
diberikan keselamatan, kesejahteraan, kenikmatan semasa berada di dalam kubur kita tu. Itu kelebihan surah Al-Mulk. Kalau ada sesiapa yang punya tafsir, boleh buka lah fadilat kelebihan surah Al-Mulk itu. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bih wa yu'allimuhu ghairahu kana khairan lahu min 500 raka'atin raka'aha. Artinya, barang siapa belajarkan satu bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia, dan ia hendak mengajar akan orang lain, adalah ia terlebih baik daripada sembahyang 500 rakaat yang dirukukkannya. Jadi orang yang belajar satu bab daripada ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dia pelajarkan itu, dan juga dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi dia kata amalan yang dilakukan itu lebih baik daripada dia, makna amal yang dia buat itu lebih baik daripada sembahyang sunat. Yang dimaksud di sini sembahyang sunat lah kan, 500 rakaat yang dilakukan. Jadi itu kelebihan orang yang berilmu dan beramal serta mengajarkan ilmu pula kepada orang lain. Jadi alhamdulillah, semoga kita diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu berterusan dan juga beramal, di samping kita berusaha untuk memberitahu atau mengajar pula kepada orang lain, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti sekarang itu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kulli unsa wa zakar rabbi wa fiqna wa fiqum lima taro tadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kulla halalan daima al-akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nakfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram bil radha minkal uyun wa hdi rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akrama man satar wa salatullahi ta'ala mustafa من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله